Saya akan menurut perintah daripada Satu Yang Bertuah, saya akan fokus dalam satu kementerian saja, iaitu Kementerian Pendidikan yang telah digabungkan melalui Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Seperti hujah yang dibawa oleh Shah Alam. Kita pun keliru kadang-kadang. Tahun 2004 dia pecah. Sekarang nak gabung balik. Kadang-kadang kita pun keliru. Apakah rasional di belakangnya? Dan saya menyokong hujah yang dibawa oleh Yang Berhormat Shah Alam tadi. Cuma saya nak membawa satu isu, Dato' Yang Bertuah. Satu isu yang menjadi masalah tahunan. Annual event, annual problem. Satu masalah yang menjadi perbualan ataupun isu saban tahun. Yang setiap tahun apabila sampai bulan 6, bulan 7 akan berlaku. Di mana pelajar-pelajar cemerlang kita, pelajar-pelajar terbaik kita, baik daripada SPM ataupun STPM, tak dapat tempat di IPTA ataupun tidak dapat subjek yang mereka pilih. Tahun ini juga sama. Saya nampak dalam beberapa laporan media dalam beberapa hari ini, ada ramai pelajar-pelajar terbaik daripada STPM tidak mendapat subjek pilihan mereka. Tahun ini saya difahamkan dan saya melihat balik laporan dalam media, STPM 2012 ada 442 pelajar daripada jumlah 51,673 pelajar yang menduduki STPM 2012 telah mendapat keputusan cemerlang, iaitu mendapat CGPA 4.0, iaitu semua A dalam 4 mata pelajaran yang mereka ambil dalam STPM. 442 ini hanya 1%, kurang daripada 1% daripada semua pelajar tersebut. Yang anehnya ialah, walaupun mereka mendapat keputusan yang paling cemerlang, yang paling baik, tetapi tidak mendapat khusus yang mereka pilih, walaupun diberikan pilihan. Saya nampak dalam laporan media semalam, ada seorang pelajar yang dibangkitkan oleh seorang pemimpin MIC, iaitu Amitako, yang mendapat 4.0 dalam matrikulasi, tetapi tidak mendapat subjek pilihan dia, walaupun beliau hanya pilih pergigian. Pergigian itu bukan subjek yang paling baik, bukannya subjek yang paling prestige. Pergigian saja pun tak dapat. Ini tak tahu mengapa berlaku begini. Seorang lagi pelajar yang lain, pelajar terbaik daripada Teluk Intan, yang bernama Tan Lek Hong, mendapat 4A dalam STPM. Yang beliau mendapat grade A dalam semua kertas, dalam keempat-empat mata pelajaran ini. Semua A, Dato' Yang Bertuah. Beliau meminta daripada 9 IPTA untuk khusus perubatan. Tak dapat. Tidak dapat khusus perubatan. Saya nak tanya, Dato' Yang Bertuah, kepada Kementerian Pendidikan, apa masalahnya? Hanya 1%. Mengapa Kementerian Pendidikan tidak boleh accommodate pelajar-pelajar yang terbaik ini untuk memberikan mereka subjek pilihan mereka, the course of choice kepada mereka? Boleh bagi laluan tak? Sekejap. Kalau utusan Malaysia tanya. Ya, Indah Mahkota belakang. Sekejap, saya nak habiskan ayat ini dulu. Sekejap. Kalau utusan Malaysia tanya, apa lagi Cina mau? Saya bagi pihak pelajar-pelajar ini nak tanya kepada kerajaan, apa lagi kerajaan mau? Kalau dapat keputusan paling cemerlang, 4.0, semua A, tak dapat subjek pilihan mereka. Nak menjadi doktor, tak dapat. Apa lagi kerajaan mau? Sebab ini adalah modal insan terbaik kepada negara kita yang sepatutnya kita berikan pilihan kepada mereka, mendidik mereka, menjadikan modal insan yang terbaik. Al-Ustaz. Saya. Ya, Indra Mahkota, sila. Tuan Ketua, saya saya tertarik juga dengan pandangan sahabat saya ini daripada Seremban. Setuju tak dengan saya kalau saya katakan begini, kita daripada Pakatan Rakyat tidak akan menggugat matlamat dasar ekonomi baru di dalam sistem pendidikan. Nak tolong yang Bumi Putra yang yang nak pergi melanjutkan universiti, kita tak akan soal. Tapi saya ada kes, Tuan Yang Tua, di dalam kawasan saya ada seorang perempuan nama dia Chan Pek Loy, dapat 9A best student in Pahang dengan izin. Tapi minta apa beasiswa pun tak dapat. Boleh tak kita zahirkan macam ni? Yang di IB lah, kita tak kacau. Tapi boleh tak kita zahirkan, Kementerian Pendidikan zahirkan, setuju tak Seremban dengan saya? Kalau kita katakan anak-anak mesti ada meritokrasi, scholarship. Beasiswa yang mendapat 9A, tuan tu saya ingat dewan ini dewan yang mulia. Jaga di bagus koram. Melayu macam tu. Tak jaga di koram. Ya. Boleh tak kita saya macam gini, boleh tak kita zahirkan beasiswa yang untuk
di EB kita tak kacau, tetapi kita zahirkan satu yang dikatakan meritokrasi scholarship yang dapat 9A, kita bagi terus semua. Ya. Teruslah Melayu. Halo Star bangun. Terima kasih. Ya. Saya ingin tanya yang berhormat, pandangan yang berhormat berkenaan dengan baru-baru ini kita melihat surat khabar dalam utusan Malaysia juga ada pendidik-pendidik Melayu negara, termasuk Naib Chancellor, bekas Naib Chancellor UiTM yang baru-baru ini mengatakan bahawa kerajaan harus menyusun semula sistem pendidikan negara kita sebab meritokrasi hanya benefit dengan izin orang-orang Cina, dan meritokrasi ini telah pun membangkitkan supremasi Cina. Apakah pandangan yang berhormat? Ya. Terlebih dahulu saya bersetuju dengan pandangan yang Bapak Indra Mahkota. Kita apabila kita sebut meritokrasi, kita tidak menggugat pelajar-pelajar berputera. Kalau pelajar-pelajar Melayu yang miskin, yang sepatutnya dibantu Pakatan Rakyat termasuk DAP, tidak ada masalah 100% kita menyokong pemberian beasiswa kepada mereka. Tetapi kita cuma hanya untuk pelajar-pelajar top student. Ini adalah top. Kurang daripada 1%. Ini saya mengatakan bahawa 442 saja daripada 40,000 tempat yang diberikan kepada pelajar-pelajar IPTA, 1% ini. Ini pun bukannya soal beasiswa, soal subjek pilihan mereka tak dapat diberikan. Ini saya rasa ada satu masalah yang begitu teruk yang berlaku dalam Kementerian Pendidikan saban tahun berlaku. Berkenaan dengan meritokrasi, memang kita mengatakan bahawa apabila ada meritokrasi, tidak akan menggugat pelajar-pelajar Melayu, dan kita tidak rasa hujah daripada adik akademik itu adalah satu hujah yang lapuk, satu hujah yang ketinggalan zaman. Apakah hari ini pelajar-pelajar Melayu tidak boleh bersaing? Saya rasa kalau diberikan satu pentas persaingan yang sama rata, pelajar-pelajar Melayu juga mampu bersaing. Tak ada masalah. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri Pekan kata apa dah? Visi dia nak menzahirkan global lokal. Ahli-ahli orang-orang Melayu lokal. Apakah orang-orang Melayu tidak dapat bersaing dari segi akademik? Saya tak rasa begitu. Jadi saya rasa apabila kita bercakap soal meritokrasi, tidak ada mana-mana unsur bahawa kita akan mengedepikan kepentingan mana-mana kaum. Kalau pelajar-pelajar terbaik, sama ada mereka Melayu, sama ada mereka Cina, India, Khalazat Iban, sepatutnya diberikan subjek pilihan mereka, dan kerajaan sepatutnya memberikan beasiswa untuk membimbing mereka sebagai modal insan negara yang akan menyumbang kepada pembangunan negara selepas mereka graduate nanti. Tuan Datuk Yang Ketua, saya juga ingin dalam isu ini juga, saya rasa ada pertanyaan-pertanyaan daripada Presiden MCA sendiri, Presiden MIC sendiri, berkenaan dengan bilangan pelajar-pelajar Cina dan pelajar kaum India yang kurang dari segi kemasukan tahunan dalam tahun ini. Pelajar Cina dikatakan telah turun dari 23% sehingga 19%. Kita tak mahu melihat masalah ini dari sudut perkauman. Cuma saya nak tanya Kementerian Pendidikan, apakah tahun ini keputusan pelajar-pelajar keturunan Cina dan keturunan India ini begitu teruk? Ataupun mereka telah gagal, ataupun mereka telah merosot prestasi mereka sehingga menyebabkan kemasukan pelajar-pelajar daripada dua komuniti ini telah berkurangan. Saya harap ini bukannya satu politik balas dendam. Ini bukannya satu balas dendam apabila keputusan pilihan raya ternyata masyarakat Tionghoa tidak memberikan sokongan kepada Barisan Nasional, maka ini adalah satu cara balas dendam untuk mendenda ataupun untuk menyebabkan pelajar-pelajar daripada keturunan kaum Tionghoa berkurangan dalam universiti IPTA tempatan. Ini bukan soalan daripada saya. Ini soalan daripada pemimpin-pemimpin komponen dalam Barisan Nasional. Saya harap Kementerian Pendidikan memberikan satu jawapan yang jelas dalam perkara ini. Berbalik kepada soal tadi berkenaan dengan top student, saya meminta supaya Kementerian Pendidikan menjadikan satu dasar supaya semua pelajar-pelajar cemerlang yang mendapat CGPA 4.0 sepatutnya mereka terus diberikan secara automatik berkenaan dengan subjek pilihan mereka di IPTA pilihan mereka. Jadi saya harap ini dapat diberikan satu jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini bukannya soal politik, ini soal pendidikan. Sepatutnya ada satu dasar yang jelas, satu dasar yang terus supaya mereka dapat
melihat ataupun mendapat subjek mereka, pilihan mereka di universiti. Ya, Sarike bangun. Ya, sekejap. Ya, Sila. terima kasih Yang Berhormat Seremban. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Satu isu saya perlu diberikan perhatian kerajaan pusat tentang masalah ketiadaan institusi tinggi atau kolej di kawasan parlimen saya. Belum, baru belajar. Disebabkan tidak ada institusi tinggi atau kolej di bahagian Sarike, pelajar-pelajar yang tamat tingkatan 5 atau tingkatan 6 terpaksa melanjutkan pelajaran mereka di tempat lain seperti di Kuching dan Kuala Lumpur. Keadaan sedemikian cukup menyusahkan ibu bapa pelajar untuk menghantar anak-anak mereka melanjutkan pelajaran di tempat lain. Ibu bapa perlu menanggung kos perbelanjaan yang lebih tinggi untuk menghantar anak-anak mereka belajar di tempat lain. Justru itu, saya ingin menyuruh kerajaan pusat membina sebuah institusi tinggi atau kolej yang bertaraf tinggi di bahagian Sarike supaya pelajar-pelajar Ini tempatan Sarike. tidak perlu melanjutkan pelajaran mereka di Sarike. tempat yang jauh. Ya. Ini dasar lah. Ini patutnya diminta memberi laluan untuk mencela, mendapatkan penjelasan, bukan memberikan ucapan. Ya. Ambil masa daripada Jangan, Yang Berhormat jangan. Seremban ni. Banyak speaker saya mah habis sudah. Ya. Satu Seremban. sentence lagi. Kalau ada sebuah institusi Seremban tak ajar tinggi ni. atau kolej di bahagian Sarike, maka ibu bapa dapat meringankan bebanan mereka bagi kos Seremban tak pelajaran ajar. anak-anak mereka. Gombak Sekian, ajar, terima gombak. kasih. Ya. Terima kasih Okey. Sarike. Saya masukkan ucapan Sarike dalam ucapan saya. Ya. Minta Menteri menjawab. Sebab tak sempat nanti untuk beliau membuat ucapan. Perkara yang terakhir, Dr. Ketua, sebelum saya menggurung, ialah berkenaan dengan pengenalan subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia di IPTS, Institusi Pengajian Tinggi Swasta, yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan baru-baru ini bahawa ia dijadikan satu subjek wajib di IPTS bermula pada bulan September nanti. Saya di sini ingin menegaskan pendirian DAP bahawa kita tidak ada masalah untuk rakyat Malaysia, pelajar-pelajar untuk mempelajari tamadun Islam maupun tamadun dunia yang lain. Kita sebenarnya menggalakkan pemahaman terhadap ketamadunan yang berlainan supaya kita dapat memperluaskan minda dan juga pengetahuan di kalangan pelajar-pelajar kita. Cuma kita rasa pendekatan untuk mewajibkan subjek ini di IPTS adalah kurang wajar. Apabila dia ada unsur-unsur kewajipan, unsur-unsur mewajibkan, ia akan memberikan satu perspektif atau satu image yang negatif di kalangan pelajar-pelajar. Mereka seolah-olah terpaksa untuk menduduki subjek tersebut. Cuma saya ingin menegaskan bahawa di sini kita menyokong pengenalan subjek tersebut sebagai subjek elektif di IPTS, bukannya subjek wajib, dan saya harap Kementerian Pendidikan boleh memberikan satu keputusan yang cepat dalam perkara ini, sebab ada banyak kenyataan daripada pelbagai pihak dalam 2-3 hari ini yang telah menyeru Kementerian Pendidikan untuk mengkaji semula dasar ini ataupun keputusan ini, dan kita harap Kementerian Pendidikan dapat memberikan satu keputusan yang pantas bahawa ia tidak diwajibkan, tetapi kita tak ada halangan sekiranya subjek ini dijadikan sebagai subjek elektif di IPTS, Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Saya rasa tidak ada sesiapa yang akan membantah keputusan tersebut. Cuma dia tidak boleh ada paksaan, dia dijadikan sebagai satu subjek elektif untuk dipilih oleh para pelajar. Kalau mereka ada minat, kita menggalakkan mereka mengambil subjek ini. Saya rasa itu adalah pendirian yang kita nak ambil, dan kita tak mahu supaya bahawa pendirian yang diambil oleh DAP ini ataupun mana-mana pihak ini dijadikan sebagai satu modal oleh puak-puak perkauman, oleh puak-puak resis yang mengatakan bahawa kita kononnya membantah agama Islam. DAP tak pernah membantah agama Islam. DAP tak pernah anti-Islam. Malah kita mempertahankan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Tengok ni. Tak berani dengar. Kalau nak mencelah, bangunlah. Bangun. Ya. Pendang. Sila. Dalam dewan ini, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang menyatakan dengan jelas bahawa DAP selama 26 tahun menolak undang-undang Islam. Dewan ini, saya dalam ni. Tipu. Ni saya dalam dewan ni. Okey. Ya.
Bacailah bodoh. Tak apa, tak apa. Carilah. UMNO pun Nak tolak. boleh. Apa masalah DAP Jangan tolak? cabar UMNO pun saya. tolak. MCA sokong atau tidak? Ya. Jangan cabar saya. UMNO Ya, pun ya. tolak. Datang UMNO sini. UMNO pun tolak. Dekat Ya, Terengganu, yang Muhammad UMNO Pendang, pun tolak. Ya. Mana ada Ni masalah? Serban. Yang Muhammad Serban habis masa. Saya nak Ya. Ya. Serban, oleh kerana Pendang menyatakan bahawa DAP menentang hukum Islam. Saya nak tanya dengan Seremban, adakah Seremban sedar bahawa apabila Kerajaan Kelantan ingin melaksanakan undang Islam, mendapat surat daripada Perdana Menteri, daripada UMNO kot, Perdana Menteri kot, yang menyatakan bahawa kalau sekiranya Kelantan meneruskan akan diambil tindakan, akan diambil tindakan. Adakah Perdana Menteri ni pernah menjadi ahli DAP? Itu sajalah. Ya. Terima kasih. Ketua, saya nak habiskan ucapan saya. Saya memasukkan ucapan Sepang sebagai ucapan saya. Saya pun tahu bahawa UMNO ini cakap tak serupa mungkin. Seperti biasalah. Terima kasih. Bagi DAP lagi putar balik. Lagi putar balik. Sama lah tak PAS. boleh jawab. Jawablah. Pokok senang. Terima kasih. Bukan mencelah ni. Ya, habis. Ya, sudah. Okey, terima kasih. Terima kasih